Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran sains bagi tahun 4. Untuk kali ini, minggu ke-7, kita akan mempelajari unit 2 iaitu manusia, dan tajuk kita kali ini adalah pernafasan manusia. Okey, untuk pendahuluan, kita tengok dahulu gambar di sebelah kiri, iaitu gambar manusia menarik nafas dan menghembuskan nafas. Itu adalah proses bernafas bagi manusia. Okey, kita tengok manusia yang hidup mestilah bernafas. Jadi, manusia mesti bernafas untuk hidup. Jadi, yang tak bernafas tu tak hiduplah. Okey, jadi pembelajaran di sini kita akan menjawab beberapa persoalan, ataupun lebih tepat lagi 3 persoalan berkaitan dengan proses pernafasan manusia. Okey, yang pertama adalah apakah organ yang terlibat semasa kita bernafas? Kita akan mendalaminya sekejap lagi. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah proses kita bernafas? Kalau nak tahu, kita tunggu sekejap lagi. Kemudian yang ketiga, apakah gas yang terlibat semasa kita bernafas? Okey. Kita pergi kepada persoalan yang pertama, iaitu apakah organ pernafasan manusia? Apakah organ yang terlibat semasa manusia bernafas? Jadi kita baca dahulu. Manusia bernafas untuk hidup. Semasa bernafas, manusia menyedut udara masuk ke dalam peparu dan menghembuskan semula udara keluar daripada peparu. Peparu merupakan organ pernafasan manusia. Okey, jom kita kenali organ yang terlibat semasa proses pernafasan. Okey, kalau kat sini yang diungukan ni, okey, ini merupakan organ yang terlibat semasa manusia bernafas. Iaitu yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah trakea, dan yang ketiga adalah peparu. Okey, kalau nak lebih tepat lagi, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, jadi jelas di sini organ-organ yang terlibat semasa bernafas adalah hidung, trakea dan peparu. Peparu ni adalah paru-paru. Kadang-kadang kita panggil paru-paru kan. Tapi kalau bahasa sainsnya adalah peparu. Sebab dia ada dua. Okey, faham semua? Jadi organ yang terlibat untuk proses pernafasan adalah hidung, trakea, peparu. Ada 3 organ yang terlibat. Kita pergi kepada persoalan yang kedua, iaitu apakah proses pernafasan manusia? Okey, kita tengok dahulu gambar yang diberikan. Okey, kamu juga boleh merujuk dalam buku teks kamu. Cikgu ambil gambar ni pun dalam buku teks. Okey, Faris sedang bersenang bersama-sama dengan abangnya. Semasa bersenang, mereka menyedut udara yang segar. Mari ikuti kisah pengembaraan udara semasa Faris bernafas. Okey, dia kata di hidung. Okey, hai, saya oksigen. Saya dan kawan-kawan disedut masuk ke dalam hidung. Jadi, kalau kita bernafas, kita menyedut udara menggunakan hidung. Okey, kalau kamu tengok nota guru di bawah ni. Okey, nota guru di bawah ni. Okey, selain hidung, udara juga boleh memasuki peparu melalui rongga mulut. Sebab tu kita bernafas, kadang-kadang kita buka mulut. Kalau dah terlalu letih sangat, kita buka mulut. Sebab nafas udara nak masuk tak cukup kat hidung, kita gunakan mulut. Jadi dua-dua boleh masuk. Okey, di trakea. Okey, di trakea semasa menarik nafas, udara akan melalui trakea. Kami sedang melalui trakea. Dia kata kami sedang melalui trakea. Maksud dia udara ni akan melalui trakea daripada hidung melalui trakea. Kemudian semasa menghembus nafas,
Udara akan keluar pun melalui trakea. Dia masuk melalui trakea dan keluar pun melalui trakea. Okey, faham? Okey, seterusnya daripada trakea, udara dibawa masuk ke dalam peparu melalui peparu. Okey, kalau kita tengok ada dua udara yang terlibat, yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Kita tengok. Okey, jadi yang dibawa masuk itu adalah oksigen. Jadi udara yang masuk melalui trakea tersebut sampai ke peparu adalah oksigen. Kemudian dia akan memproses udara tersebut di peparu dan menghasilkan gas yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu adalah karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida ini dia akan dibawa keluar melalui peparu juga. Okey. Melalui peparu, kemudian masuk balik kepada trakea tadi, kemudian dia akan keluar melalui hidung sebagai gas karbon dioksida. Okey, kalau tak faham kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita tengok slide ni. Pernafasan manusia melibatkan proses menarik nafas dan menghembuskan nafas. Okey, cuba kita perhatikan laluan udara di bawah ni. Okey, untuk menarik nafas, udara yang berwarna biru ni adalah oksigen. Dia akan masuk melalui hidung. Okey, masuk melalui hidung, melalui trakea dan akhirnya sampai ke peparu kiri dan kanan. Okey, jadi proses untuk menarik nafas ni hidung, trakea, peparu. Kemudian seterusnya kita menghembuskan nafas. Okey, daripada udara yang terkumpul di peparu tadi, dia akan diproses. Okey, ambil yang bersih, dia buang yang kotor-kotor tu, gas-gas yang kotor tu, okey, sebagai gas karbon dioksida. Okey, dia akan melalui trakea, keluar melalui trakea. Kemudian dia akan keluar sampai kepada hidung dan dihembuskan keluar. Jadi proses untuk menghembus nafas ni adalah daripada peparu, trakea dan hidung. Dia terbalik. Menarik nafas tu daripada hidung dulu kepada trakea, kemudian peparu. Tapi menghembuskan nafas daripada peparu, dia pusing balik kepada trakea dan akhir sekali keluar melalui hidung. Okey, itulah pengembaraan bagi udara yang kita sedut ni. Okey, faham semua? Cikgu harap kamu faham lah ya. Seterusnya kita pergi kepada persoalan yang ketiga, iaitu kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, kita baca dulu. Tahukah kamu semasa manusia bernafas terdapat perbezaan kandungan oksigen dan karbon dioksida yang diseduh masuk dan dihembus keluar. Okey, kita perhatikan rajah di bawah. Okey, semasa menarik nafas, okey, kita menarik nafas, mengambil udara yang mengandungi gas mengandungi gas oksigen. Sebenarnya gas ni dia ada bercampur, tapi bila kita sedup udara tu, dia mengandungi banyak oksigen. Ada sedikit karbon dioksida. Kalau kita tengok ada yang warna merah tu kan. Okey, yang ini adalah karbon dioksida, tapi kandungan dia sedikit saja. Jadi dominannya, yang banyaknya adalah gas oksigen. Okey, seterusnya kita menghembuskan nafas. Kita melalui proses tadilah daripada peparu kepada trakea dan hidung. Kemudian kita menghembuskan nafas. Kalau kita tengok, kita menghembuskan banyak karbon dioksida. Jadi dominan dia ataupun yang lebih banyaknya adalah karbon dioksida. Kita buang gas-gas yang kotor. Sebenarnya gas karbon dioksida ni adalah gas-gas yang kotor. Kalau ikutkan sains, gas-gas karbon dioksida ni kalau kita kentut tu pun karbon dioksida. Gas yang keluar daripada exhaust kereta tu pun karbon dioksida. Tu sebenarnya gas-gas yang kotor. Kita buang gas-gas yang kotor tu daripada badan kita dengan menghembuskan nafas. Okey, jadi kesimpulan dia, gas yang terlibat sini semasa menarik nafas adalah oksigen, kemudian
menghembuskan nafas adalah karbon dioksida. Okey, faham semua? Okey, seterusnya kita baca sikit petikan di bawah ni. Okey, udara yang diseduh masuk mengandungi lebih oksigen. Kemudian udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida. Okey, jadi kita ambil yang lebih itulah sebagai fakta kita, iaitu menarik nafas oksigen dan menghembus nafas adalah mengeluarkan gas karbon dioksida. Okey, cikgu berikan slide tambahan untuk lebih faham berkenaan dengan oksigen dan karbon dioksida tadi. Okey, cuba kita baca kandungan oksigen. Kandungan oksigen yang dalam udara yang diseduh masuk berbanding udara yang dihembus keluar. Okey, jadi udara yang diseduh masuk mengandungi lebih oksigen berbanding udara yang dihembus keluar. Jadi kita ambil masuk lebih oksigen. Faham Kemudian kita tengok kepada udara yang dihembus keluar. Okey, udara yang dihembus keluar. Okey, udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida. Jadi udara yang dihembus keluar lebih karbon dioksida. Untuk sini. Yang sebelum tadi, udara yang diseduh masuk lebih oksigen. Okey, itu saja untuk oksigen dan karbon dioksida ni Okey, selesai sesi pembelajaran tadi. Sekarang ni adalah sesi pemberian tugasan untuk kamu buat. Okey, seperti biasa, cikgu berikan kamu satu lembaran kerja ni di sebelah kiri. Jadi cikgu nak kamu cetakkan lembaran kerja ni tersebut, kemudian tampalkan ke dalam buku tulis sains. Dan bagi siapa yang tak ada printer kat rumah tu, dia boleh salin saja tugasan di sebelah ni ke dalam buku tulis sains. Okey, kemudian bila dah tampal tadi, cikgu ataupun dah salin tadi, lengkapkan soalan dengan jawapan yang betul berpandukan slide pembelajaran kita yang sebelum ni. Okey, cikgu dah terangkan. Kemudian macam biasa, hantarkan gambar hasil kerja yang telah siap dan lengkap kepada cikgu untuk disemak dan dinilai. Okey, sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya, kita tengok dulu sedikit. Kita bincangkan dululah. Cikgu berikan jawapan sikit kat sini. Okey, nombor satu. Okey, nombor satu, labelkan organ pernafasan manusia dalam ruang yang disediakan. Okey, yang ni senang saja. Yang sini apa dia? Hidung. Yang kedua, trakea. Dan yang ketiga, peparu. Dah siap. Senang saja. Okey, nombor dua, namakan gas yang diseduh masuk semasa proses pernafasan. Yang diseduh masuk yang lebih banyak tadi apa? Yang diseduh masuk banyak tadi adalah oksigen. Tulis saja oksigen. Kemudian yang nombor tiga, namakan gas yang disikit keluar semasa menghembus nafas. Yang banyak keluar, kita buang gas kotor tadi adalah gas karbon dioksida. Kamu tulis je karbon dioksida. Lengkap nombor tiga. Kemudian nombor empat, nyatakan laluan udara semasa manusia menarik nafas. Menarik nafas dia bermula daripada hidung, trakea dan peparu. Kemudian nombor 5, nyatakan laluan udara semasa manusia menghembus nafas. Yang kalau menghembus nafas, dia terbalik kan. Dan daripada peparu dahulu, kemudian pergi kepada trakea dan akhir sekali keluar melalui hidung. Itu nombor 5. Kemudian nombor 6, udara yang diseduh masuk. Okey, nombor 6, udara yang diseduh masuk mempunyai lebih banyak apa dia berbanding udara yang dihembus keluar. Jadi udara yang diseduh masuk maksudnya menarik nafas. Jadi yang lebih banyak adalah oksigen. Jadi nombor 6 tu jawapan dia oksigen. Cikgu dah bagi jawapan. Siapa yang tengok slide ni dia boleh jawab semua. Senang saja. Okey. Itu saja. Tugasan kali ini cikgu bagi senang saja. Yang penting cikgu nak tengok komitmen kamu buatkan. Lembaran kerja ni. Minggu depan kita jumpa di sekolah. Cikgu nak semak apa yang tak buat. Tapi sebelum tu, siapa yang dah siap tu boleh hantar gambar kepada cikgu untuk dinilai. Okey, itu saja untuk tugasan. Okey.
Untuk penutup kali ini, cikgu rasa ni adalah PDPR kita yang terakhir untuk musim PKP 2.0 ni. Sebab minggu depan kita akan jumpa di sekolah insyaAllah. Okey, harapan cikgu supaya ramailah yang buat tugasan ni, ramailah yang dapat menyiapkan tugasan ni dan menghantarnya kepada cikgu. Dan pesanan terakhir cikgu, tengok yang bawah ni. Okey. Cikgu ambil nama siapa yang tak siap, cikgu tahu. Jadi cikgu harap yang tak siapkan tugasan tu, sesiapa yang tak siapkan tugasan terdahulu, tolong siapkan. Bukan apa, kita kalau nak belajar kena buat. Jadi kalau yang tak buat tu tak belajarlah. Apa yang cikgu ajar sebelum ni tertinggal lah dia nanti. Sebab kita nak sekolah nanti kita akan teruskan kepada silibus yang seterusnya. Kita tak ulang balik dah. Cikgu tak ulang balik dah. Jadi kalau cikgu ulang nanti tertinggal yang depan pula. Jadi harapan cikgu semua tugasan ni dapat diselesaikan. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.